Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to OD channel. Okay guys, aku nak cakap kepada korang terima kasih banyak siapa yang support aku punya channel ni, sebab aku baru lagi comeback dan ramai yang komen yang bagi support aku. Terima kasih banyak. Okay, so hari ni guys, aku nak buat content special pasal iOS yang terbaru pada Apple, iaitu iOS 17. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya iOS 17 beta dia dah keluar, yang versi percubaan punya, bukan yang betul-betul punya lagi. Dan aku dah install dan aku tak sabar nak share dengan korang apa yang menarik pasal iOS 17 nanti. Dan untuk official iOS 17, maybe dia akan keluar dalam bulan 9 macam tu lah. Sebab macam korang pun tahu, dalam bulan 9 tu selalunya lah iPhone yang terbaru akan keluar pada bulan 9 tu. So maybe time tu juga iOS 17 akan keluar masa tu lah. Okay, so untuk yang sekarang ni, dia adalah beta punya version. So aku dah install dan aku tak sabar nak share dengan korang apa yang menarik pasal iOS 17 kali ni. Dan aku ada share dekat screen, so korang boleh tengok antara phone yang sesuai untuk install iOS 17. So guys, kalau korang dah bersedia, jom aku nak share korang 5 menarik pasal iOS 17. Okay, yang first kali, korang boleh customize korang punya call profile. So korang bolehlah ubah dia orang punya gambar ke, dia orang punya tulisan ke. Okay, macam mana nak buat? Jom kita tengok video ni. Mula-mula korang pergi dekat bahagian contact, lepas tu korang tekan edit. Lepas tu korang ambil lah gambar mana yang korang nak. Lepas tu pergi dekat bahagian nama tu, korang klik, korang boleh ubah saiz tulisan tu jadi kecil ataupun besar. Maksud aku tebal ataupun nipis lah. Lepas tu ada banyak jenis tulisan itu dalam 4, dan korang boleh pilih warna mana yang korang nak. Dan warna juga dia boleh tukar pada warna cair dan juga warna pekat. Tak suka warna tu, korang boleh pilih sendiri warna apa yang korang nak dekat situ. Barulah sesuai dengan korang punya profile kontak korang kan. Lepas tu korang boleh pilih juga, kalau background tu korang tak suka, nak hilangkan background, korang boleh slide ke tepi. Macam ni lah kalau korang tengok. Bukan tu je, nak hilangkan background boleh, nak tukar colour background pun boleh. Lepas tu last kali, korang boleh crop untuk gambar profile korang. Lepas tu save. Dah siap dah, settle sekejap je. Selain daripada guna gambar, korang boleh create korang punya memoji sendiri. Lepas tu korang create lah macam mana yang korang nak, rupa dia macam mana. Dan bila orang call, dia akan keluar macam ni, rupa memoji tu. Dan kalau korang guna gambar, dia akan keluar macam ni. Dan kalau korang tengok juga, dekat situ screen dia dah lain sikit tempat tekan dia. Okay guys, macam mana? Okay, itu yang pertama, korang boleh customize korang punya call profile. Yang kedua pula, korang boleh create korang punya stiker. Contohnya masa korang nak type message tu, korang boleh add stiker tu. Stiker tu korang boleh create dengan muka korang ke, muka kucing, segala muka apa benda korang nak buat, korang boleh create korang punya stiker sendiri. Macam mana nak buat? Jom tengok video ni. Mula-mula korang pergi dekat bahagian gallery. Lepas tu korang pilihlah gambar mana yang korang nak buat untuk jadikan stiker. Contohnya aku ambil gambar yang ni, aku tekan lama-lama dekat gambar tu, keluar add stiker. Korang tekan add stiker dan dia akan simpan dekat bahagian stiker lah. Apa yang best dia, dekat sini dia boleh tukar efek dia, macam-macam efek yang dia ada untuk stiker tu nanti. Korang try yang ni, okay? Lepas tu korang create lah banyak-banyak stiker yang korang nak. Dan yang best juga, stiker ni boleh buat stiker yang live photo punya ataupun GIF format. So mana-mana gambar yang guna live photo, korang buat yang sama juga, klik lama-lama, lepas tu add to stiker. Lepas tu korang pergi dekat bahagian iMessage, korang boleh gunakan lah stiker yang korang dah buat tadi tu. Yang best dia dekat iMessage ni, korang boleh letak dekat mana-mana pun stiker tu yang korang nak. Nampak ni? Aku boleh letak dekat message belah atas lah, belah tepi, semua boleh. Dan live photo tadi tu, function dia akan bergerak bila korang hantar dekat iMessage. Cuba tengok ni. Cantik kan? Memang best gila. Yang kedua pun nampaknya menarik juga. Dan yang ketiga pula, korang boleh customize korang punya lock screen. Aku tak sure korang ni jenis macam aku ke tak. Aku jenis suka tukar-tukar gambar juga, ikut mood lah katakan. Okay, apa perubahan dia dari segi tulisan dekat jam tu, dia boleh ubah daripada nipis ataupun tebal. Dan contoh dia macam ini. Nampak tu, tulisan dia agak tebal sikit. So macam mana nak buat ataupun apa lagi yang best, jom kita tengok video ni. Mula-mula korang klik dulu dekat bahagian lock screen korang tu. Lepas tu korang tekan customize. Korang boleh custom lah apa yang korang nak. Part yang beza dia kat sini, dia dah ubah tulisan tu macam bahagian contact profile tu. So tulisan tu boleh tukar jadi tebal ataupun nipis. Dan ada 4 jenis font yang korang boleh pilih. Dan warna pun macam-macam warna yang boleh korang pilih. Aku suka sebab font dia tu besar sikit, dan menarik lah sikit mata tu pandang bila dekat bahagian jam tu. Mungkin tak banyak beza, tak banyak perubahan, tapi bagi aku
Okey, cantik. Dan apa lagi yang korang boleh buat? Korang boleh buat korang punya lock screen tu jadi live photo. So make sure korang pilih live photo, dan belah bawah tu make sure live tu korang on, dan bila korang on ataupun lock screen tu korang on, dia akan jadi live photo. Contohnya korang tengok gambar yang ni nampak kan? So gambar tu bergerak lah. Make sure korang kena ambil gambar yang live photo. Okay? Selain daripada itu juga, dia ada beberapa wallpaper baru. Contohnya macam ni, gambar-gambar astronomi. Bagi siapa yang suka gambar-gambar bulan ke gambar-gambar planet, contohnya Mars, Jupiter, ada macam-macam jenis planet kat situ, korang boleh pilih sebagai wallpaper korang. Selain daripada itu juga, ada gambar-gambar yang ni lah. Bagi siapa yang suka corak-corak macam ni pun korang boleh gunakan. Ada beberapa corak yang terbaru yang korang boleh gunakan. So macam mana guys? Nanti korang boleh tukarlah korang punya font tu tebal sikit warna apa korang nak. Dan juga untuk lock screen korang tu korang boleh gunakan live photo. Dan yang keempat, aku rasa korang sendiri tak sabar dan korang paling excited. Apa yang best kali ni, phone korang ni boleh ubah jadi jam. Boleh letak dekat bahagian sebelah katil, dekat meja komputer, ataupun dekat mana-mana yang korang rasa sesuai. Dan aku memang sangat-sangat suka function ni sebab dia lain daripada yang lain. So macam mana nak buat dia? Jom kita tengok. Bedside clock ni dia berfungsi bila korang charge dia. Korang boleh guna charge biasa ataupun guna MagSafe. Dan aku tak ada proper punya phone stand, so aku guna yang ni lah. Dan kalau korang tengok sini, dia boleh tukar-tukar dari segi belah kiri dan juga belah kanan dia. Jam dia tu dengan bahagian date tu korang boleh tukar-tukar. Dan korang boleh slide ke tepi kiri dan kanan untuk dapatkan function yang lain lah. Macam ni dia ada gambar-gambar, dan gambar dia tu korang boleh tukar album mana yang korang nak letak sebagai display. Okay? Dan selain tu juga korang boleh tukarkan dia jadi jam besar macam ni. Jam besar macam ni aku teringat jam dulu-dulu punya style. Dan korang boleh slide ke atas dan ke bawah juga untuk pilih jam yang lain-lain dah. Dan aku suka yang ni dia boleh tukar-tukar colour, macam dekat Apple Watch sikit. Nampak? Dia macam unik sikit lah. Dan dekat situ juga korang boleh tukar ataupun add dia punya widget dekat sini. Contohnya korang klik screen tu lama-lama, lepas tu korang boleh add dekat bahagian kiri atas. Lepas tu korang pilih lah widget apa yang korang nak tambah dekat situ. Contohnya kat sini aku pilih lagu. Apa yang best dia, korang boleh play juga lagu bila phone tu dalam keadaan yang macam ni. Dan yang paling best juga, bila korang tutup lampu, dia automatic detect dan tulisan semua akan tukar jadi warna merah. So korang tak sakit mata lah bila tidur tu. Guys, macam mana? Menarik tak? Bagi aku suka gila part yang jam besar tu. So aku bayangkan jam tu lebih kurang macam jam dulu-dulu yang kita gunakan jam loceng untuk bangun tidur tu. Yang itu memang mengimbau zaman-zaman dulu lah. Okay, itu memang sangat-sangat menarik. Dan yang paling best, dia boleh play lagu masa korang nak tidur tu. Itu paling menarik. Dan selain daripada itu juga, dia boleh dimkan lampu tu jadi warna merah supaya dia tak ganggu korang tidur nanti. Dan yang kelima, aku rasa korang mesti excited gila sebab function ni adalah lain daripada yang lain yang sangat-sangat unik. Dan apa yang Apple buat, korang boleh share korang punya kontak tu dengan menggunakan phone korang. Okay, macam mana benda tu berfungsi? Make sure korang ada dua phone, dan dua-dua phone ni dah install iOS 17. Lepas tu korang just dekatkan je dan korang akan dapat phone number orang tu lah sekejap je. Dan nak tahu lagi details, jom kita tengok video ni. Korang hanya perlu dekatkan phone korang dengan phone lagi satu, dan dia akan automatic detect dan dia akan share korang punya kontak tu dekat orang yang lagi satu tu. So senang lah kalau korang ada kenalan baru ke ataupun nak share kontak korang dekat klien ke, senang. Dan make sure orang tu pakai iPhone juga dan update kepada iOS 17. So senang lah live sekarang ni, tak perlu ada name card bawa kulu-kile tu, just share kontak dengan menggunakan macam ni je. Senang kan? Okay guys, macam mana? Nampak satu pembaharuan yang Apple dah buat, aku rasa memang sangat-sangat unik dan benda tu memang sangat-sangat berguna. So korang tak payah lagi nak bawa name card semua tu, dan kalau orang tu pakai iPhone ke apa benda, korang boleh straight away bagi ataupun share korang punya kontak. Tapi guys, bukan 5, aku nak add lagi satu. So 5 tambah 1, aku nak share korang apa yang menarik untuk iOS 17 ni. Okay, bagi siapa yang gemar untuk ambil gambar dan juga video, korang kena tengok video ni sebab Apple dah update satu yang baru untuk bahagian kamera. Nak tahu apa benda? Jom kita tengok video ni. Kalau korang tengok kat sini, apa perubahan dia ataupun penambahan dia, dia ada balancing kat situ. So aku rasa bagi fotografer ataupun videographer, benda ni memang sangat-sangat penting untuk balancekan gambar ataupun video korang tu. Walaupun tak ada banyak perubahan dekat part ni, tapi aku rasa satu function yang ada ni memang sangat-sangat berguna untuk videographer ataupun fotografer. Dan kalau korang tengok dekat bahagian editing pula, dia punya interface kat situ dah lain sikit. Lain sikit lah, walaupun tak banyak perubahan juga, tapi aku rasa dia lebih kemas dan juga teratur. Okay, itu adalah apa perubahan untuk bahagian kamera ataupun editing tools.
Okay guys, macam mana? Itu adalah antara yang menarik untuk iOS 17. Dan kalau nak ikutkan sebenarnya dia ada banyak lagi, tapi aku tak sempat lah nak list semua tu. So kalau korang tengok yang lain-lain tu, korang boleh pergi dekat page Apple. Okay, aku ada sediakan link dia dekat bawah. So guys, ada sebarang pertanyaan ataupun ada benda yang korang rasa lagi menarik daripada yang aku sharekan ni, korang boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Okay, so guys, thank you so much sebab support vlog aku ni. Dan kalau korang nak tahu, insyaAllah next vlog nanti aku akan try handphone lain untuk ambil gambar lah. Dan kalau korang nak tahu phone apa yang aku try, tunggu dekat next vlog nanti. Sebelum korang nak tutup video aku ni, jangan lupa tekan button like, share dan juga subscribe aku punya YouTube channel ni. Kita jumpa lagi dekat next video. Bye. Assalamualaikum.